وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم. استئنافية لا apa صلة. اوكي يجوز ان نقرب لا هنا حرف صلة لا محل من الاعراب، ويجوز ان نقرب لا هنا نافية مبني على السكون. يجوز ان نقرب لا هنا لا نفي. La, mana dia apa? Satu kita sebut la sini harfu silah, bukan mana tidak. Makna dia silah saja. Maka sesungguhnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La silah wa yajuzu la nafiyah. Tidak seperti kamu sangkakan. Maka aku bersumpah dengan Quran. Maka aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang. Boleh faham kan? Okey, kalau kita tafsirkan la, kita i'rabkan la sebagai harfu silah. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Allah sebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan mawaqi' an-nujum. Tapi kalau kita i'rabkan la ni sebagai nafiyah, fala, tidak. Kama ta'taqidun, seperti mana kamu yakini. Faham tak? Makna sini tidak, bukan keyakinan kamu, bukan kepercayaan kamu, silap kamu percaya. Faham tak? Allah membatalkan kepercayaan orang musyrikin Mekah. Faham tak? Tidak. La kama taz'umun, bukan seperti kamu dakwakan.
Uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Sebab tu la uqsimu bihadzal balad. Okey, la situ boleh kita i'rab sebagai harfu silah, la mahal min i'rab. Boleh juga kita i'rab sebagai apa? La nafiyah. Makna la kama za'amtum. Tidak seperti kamu dakwakan. Bukan seperti kamu dakwakan. Wadah? Wadah Ustaz Rushdi? Baiklah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka sesungguhnya maka aku bersumpah. Allah sebut bimawaqi'in nujum, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu, sesungguhnya ia, hanibah, wa innahu, okey, wa innahu, sesungguh ia, laqasamun law ta'lamuna azim. Okey, sesungguhnya kalau kamu ketahui sumpah ini, kalau kamu tahu. Sebab la harfu apa? Harfu tamanni. Law ta'lamuna azim. Sumpah ini kalau kamu ketahui sangat besar. Allah sebut. Allah bersumpah dengan apa? Dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sebab tu Allah bersumpah dengan makhluk. Kita boleh tak boleh bersumpah dengan makhluk? Tak boleh. Sebab tu Rasulullah, wala tahlifu illa billah. Janganlah kamu bersumpah melainkan dengan nama Allah. Apa hukum bersumpah dengan makhluk? Hukum dia, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Muktamad mazhab Syafi'i, bersumpah dengan makhluk hukumnya makruh. Persepakatan ulama dulu lagi, dilarang kita bersumpah dengan makhluk. Tapi apa hukum bersumpah dengan makhluk? Aku bersumpah dengan nama bapakku, contoh. Aku bersumpah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani. Aku bersumpah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum dia? Muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Sebahagian ulama mengatakan haram. Tidak ada seorang ulama dulu pun mengatakan sesiapa bersumpah selain pada Allah, hukum dia syirik. Tak ada ya. Yang ada Wahabi saja. Sebab tu baca buku akidah Wahabi, antara perkara yang menafikan tauhid uluhiyah apa? Bersumpah dengan makhluk. Berdasarkan hadis rawal Hakim, man halafa billahi faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan selain daripada Allah, dia sesungguhnya telah menjadi musyrik. Sesiapa yang bersumpah selain daripada Allah, dia telah menjadi musyrik. Jadi mereka pegang zahir hadis ni. Mereka perangi orang yang pergi ke kuburan siapa? Kuburan Zaid Al-Khattab, pergi ke kuburan para wali Allah. Okey, mereka tergolongi golong kuburiyun. Yang bergelarkan sebagai kuburiyun. Okey. Sedangkan boleh buka rujuk. Ada kitab dah. Ada kitab banyak kitab apa? Kita baca sendiri. Jangan, sebab tu kita nak kenal mazhab, nak kenal aliran, baca sendiri, takut kita faham lah. Kalau kita ada ilmu, baca sendiri kitab karangan mereka. Sebab tu Ustaz kata benda ni sebab apa? Ustaz khatam Fathul Majid, khatam talaqi Fathul Majid. Kamu tahu kitab Fathul Majid itulah sumber utama mazhab Wahabi. Siapa pengarang dia? Abdurrahman Ali Shaykh. Fathul Majid fi syarhi kitab Tauhid. Fathul Majid pada menerangkan kitab Tauhid. Siapa karang kitab Tauhid?
Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sewaktu ustaz mengaji, dulu ustaz di Jordan dulu, di masjid besar Mafraq. Jadi Syekh Ustaz dia ternampak ustaz duduk dalam halaqah golongan Wahabi ini. Esok dia tanya, "Limada turid an tushir Wahabiyah fi Malaysia?" Kau nak sebarkan Wahabi di Malaysia kan? Marah dia. Jadi ustaz kata apa? "Ya Syekh, alaysa qad qala al-Ghazali la yasih al-wuqufu ala fasadi ay madhhab biduni ma'rifati madarikiha karramyu fil imayati." Syekh, tidakkah Imam Ghazali telah kata apa? Al-wuqufu ala fasadil madhhabi ay madhhab. Kita berkeyakinan, beriktikad bahawa sesuatu aliran ini salah, menyeleweng. Kita yakin begitu, kita hukum begitu. Bidunil ma'rifati madarikiha, tanpa engkau tahu madarikiha, di mana noktah kesesatan dia, penyelewengan dia. Karramyu fil imayati, seperti kau pejam mata, kau panah. Okey, pejam mata, tembaklah. Atau panah, tembaklah pejam mata. Kena lah, tak kena lah. Apa maksud Imam Ghazali? Makna nak hukum benda tu mesti kita tahu di mana dia menyeleweng. Jadi Syekh Ustaz kata apa? Idzan khalas, tastamir. Teruskan belajar. Sebab kita nampak. Sebab Ustaz kata Wahabi ini dia, kita kata apa? Sebab tu Wahabi ini dia adalah khawarij mu'asarah, khawarij zaman moden. Sebab khawarij bukan satu aliran. Kalau kita belajar mazahib firaq, dia ada azariqah, dia ada najdiyah, dia ada apa? Yang paling khawarij, yang paling mu'tadil sikit lah. Yang kita kata dekat, yang paling mu'tadil, makna mu'tadil sederhana sikit. Yang paling sederhana ya, Ibadiyah, Al-Ibadiyah. Di mana? Di Oman sekarang. Khawarij itulah yang paling mu'tadil, paling sederhana. Seperti mana Syiah yang paling mu'tadil, makna yang paling apa? Hampir dengan kita ya. Itu bukan pada ahli sunnah tu. Syiah apa? Syiah Zaidiyah Yaman. Bahkan Syiah Zaidiyah Yaman ini, sebab tu Syiah Zaidiyah Yaman, tanpa kita sedari, dia mempengaruhi. Sebab tu hubungan Yaman dengan kita telah lama berlaku. Sebab Zaidiyah ini dia tersebar di mana? Di Yaman. Khususnya Yaman Utara. Yaman Selatan mazhab Syafi'i. Yaman Utara mazhab Zaidiyah. Sebab tu Imam Syaukani, As-Sana'ani, antara asalnya imam-imam Zaidiyah. Mereka tu imam besar dalam mazhab Zaidiyah, tapi mereka ni sederhana. Pesyarah Nailul Awtar, Imam apa? As-Sana'ani, Subulus Salam, disyarahkan kitab Ibn Hajar. Sebab apa? Mazhab mereka hampir kepada siapa? Mazhab Zaidiyah ni hampir kepada apa? Mazhab Abu Hanifah. Kerana apa? Kerana Abu Hanifah dia merupakan anak murid kepada Zaid bin Zainul Ali Zainul Abidin. Abu Hanifah anak murid dia, Zaid. Anak murid Zaid bin Ali Zainul Abidin. Jadi hubungan kita Nusantara ni dengan Yaman lama sudah. Sebab masing-masing di kawasan tepi pantai. Okey. Cuba kita tengok dalam berita tu. Perang. Dia perang pakai apa? Orang Yaman pakai kain pelekat saja kan? Orang Arab, Syam, Jordan, Syria, Jordan, Lebanon, ketawa dia ni. Kita nampak kita pakai kain sarung ni. Tambah orang Jordan tu, kawan ustaz kan? 5 tahun dulu ustaz tinggal orang Arab. Orang Iraq ada, orang Morocco ada. Tak pernah sekali pun nak cuba pakai sarung ni. Sebab apa? Orang sebelah sana, Arab Mediterranean ni, pakai sarung ni untuk bersetubuh saja. Dia kata nak bersetubuh. Tapi Yaman tengok, perang pun mereka pakai sarung saja. Sebab tu budaya kita hampir sama dengan
Yaman, kita pakai sarung. Orang Yaman pakai sarung, kemudian apa? Orang India pakai sarung. Sebab apa? Pengaruh, sebab tu dia kata. Pengaruh, okey. Apa? Kawasan yang dipisahkan oleh laut lebih erat hubungannya daripada kawasan dipisahkan oleh pergunungan. Kawasan dipisahkan oleh laut lebih erat hubungannya daripada kawasan dipisah oleh pergunungan. Sebab tu, cuba tengok. Kalau kita perasan, okey, lambang kegagah lelaki apa? Tongkat apa? Tongkat Ali. Mengapa bukan tongkat Abu Bakar? Mengapa bukan tongkat Sayyidina Umar? Mengapa tongkat Sayyidina Ali? Kemudian keperempuan apa? Kacip apa? Bukan kacip Aisyah. Bukan kacip Khadijah. Mengapa kacip Fatimah? Okey. Itu kalau arusnya itu pengaruh apa? Syiah Zaidiyah. Dia beza daripada Imamiyah. Dia Zaidiyah maksum 4 orang saja. Yang maksum ini Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Mereka ni suci pada dosa. Yang lain tak. Kalau Syiah Imamiyah ni, imam 12 mereka pun semua maksum. Syiah Zaidiyah tak. Bahkan Syiah Zaidiyah mereka kata apa? Mereka terima Khalifah Abu Bakar. Mereka terima Abu Bakar sebagai khalifah. Sebab tu dalam akidah mereka, jawazu imamatil mafdul ma'a wujudil afdal. Harus yang kurang mulia jadi imam, biarpun ada yang mulia. Makna dia paling layak jadi imam Sayyidina Ali, jadi khalifah sebab Rasulullah Sayyidina Ali. Tapi Abu Bakar akad harus dia jadi khalifah. Ini beza dia daripada apa? Daripada Syiah Imamiyah. Okey. Kita balik tadi. Sebab tu golongan Wahabi ni dia tafsir apa? Dia kata, orang pergi kubur, mereka bersumpah demi Syekh Abdul Qadir Jalani. Syirik mereka ni. Sebab Rasulullah sebut apa? Sebab mereka berpegang apa? Dengan zahir ayat. Apabila mereka berpegang zahir ayat, zahir hadis, man halafa bil ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan selain pada Allah, dia telah menjadi musyrik. Jadi apa? Apabila musyrik, apa mereka hukum? Halal darah. Mereka perangi. Sebab tu, sedangkan kita kata, Rasulullah sebut apa? Man halafa bi ghairillah faqad syirk. Apa makna dia? Sesiapa bersumpah selain daripada Allah dengan dia i'tiqad bahawa yang disumpah tadi mempunyai sifat-sifat ketuhanan, baru jadi musyrik. Seperti mana apa? Sebab zaman itu Rasulullah sebut man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Sebab waktu itu mereka bersumpah dengan apa? Billati wal Uzza, dengan Lata dan Uzza. Rasulullah sebut syirik siapa bersumpah dengan tu. Sebab apa? Sebab Lata dengan Uzza mereka i'tiqad ada sifat ketuhanan. Kalaulah semata-mata bersumpah, ingat ini, kena faham betul ni. Kalaulah semata-mata bersumpah selain daripada Allah dia anggap sebagai syirik, makna apa? Makna apa? Kalaulah pahaman Wahabi sini, bersumpah selain daripada Allah adalah syirik, berdasarkan hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah selain Allah dia musyrik. Apa artinya? Allah mengisytiharkan dia ada syirik dalam Quran. Sebab Allah sendiri bersumpah dengan makhluk. Faham tak? Boleh faham ni? Boleh faham tak? Mana Allah sendiri bersumpah dengan makhluk. Sebab tu kita kata bersumpah imam muktamad mazhab kita, bersumpah selain pada Allah hukum dia makruh. Sebab Allah dia Rabbul makhlukat, dia bersumpah apa dia kendaki. Kita tak boleh adab dia. Adab kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Sebab tu muktamad mazhab kita hukum dia makruh. Boleh faham tu? Okey. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah, Allah sebut, dengan tempat berledarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sungguh ia, lam ni lam mulahaqah. Lam mulahaqah lam apa? Ustaz jadi? Lamul inna. Wa innahu, sesungguh ia, laqasamun, sumpah, law ta'lamuna azim. Kalau kamu tahu, sangat dahsyat. Sebab apa?
Allah sumpah bukan dengan apa? Sini dia sumpah dengan tempat beredarnya bintang. Sebab tu kalau pakar astronomi dia kata, sekarang berapa biji bintang di langit? Bulan satu, matahari satu, bintang berapa? Siapa boleh kira bintang? Yang kita nampak tu. Bahkan astronomi sebut matahari adalah bintang paling dekat dengan kita. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Itu astronomi. Astronomi kata, boleh kira tak boleh kira? Setengah bintang kita nampak dengan mata kita. Setengah bintang kita boleh tengok dengan teleskop. Setengah bintang teleskop pun tak nampak. Dia boleh tahu saja kita ada. Faham tak? Jadi sebab tu, sewaktu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia daripada Baghdad, daripada Iraq. Dia pergi ke Mesir. Sebab tu qaul qadim Imam Syafi'i di Iraq, qaul jadid dia di Mesir. Jadi waktu tu Imam Ibrahim Al-Muzani rahimahullah, kitab tu Mukhtasar Muzani tu, kita ada tu. Kitab Imam Ibrahim Al-Muzani tanya dia waktu tu tentang sifat Allah. Tanya dia tentang sifat Allah. Tentang apa? Sifat Allah. Bawa dia bincang tentang sifat Allah. Jadi apa? Sebab setengah ulama kata Imam Syafi'i dia pakar astronomi. Dia pakar ilmu bintang. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kata, kau tengok di langit bintang. Kau tengok langit. Sekarang aku nak tanya kau, berapa biji bintang yang ada? Berapa biji? Cuba kira. Kemudian warna apa sebenarnya bintang ni? Macam mana dia bersinar? Macam mana dia bergerak? Kau hurai pada aku. Imam Ibrahim Muzani cakap, aku tak tahu lah adri. Sekarang aku tanya soalan kepada engkau, benda kau nampak dengan mata kau, bintang. Kau tak boleh sekarang kau nampak bintang, mata kau nampak bintang. Aku tanya besar dia berapa, kau cakap tak tahu. Aku cakap bilangan dia berapa, kau cakap tak tahu. Aku cakap macam mana dia keluarkan cahaya, kau cakap tak tahu. Benda yang kau nampak dengan mata pun kau tak tahu hakikat dia. Sekarang kau nak tanya tentang zat Allah pada aku, yang kita tak boleh nampak dengan mata kita. Kemudian balas balik. Imam Syafi'i tanya dia pula tentang beberapa masalah wudu. Hurai-hurai tak boleh. Imam Ibrahim Muzani, aku tak dapat jawab juga. Sekarang benda ni kita bahas. Tak payah kita bahas sifat-sifat Tuhan. Sebab tu tak payah kita bahas tentang sifat-sifat Allah ni, akal kita tak boleh sampai. Sebab tu akhirnya sehingga Imam Ibrahim Al-Zani dialah khalifah Imam Syafi'i. Mana dia khalifah mana? Dialah pengganti Imam Syafi'i dengan apa? Yaqub Al-Buwaiti. Jadi wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sungguh dia sumpah law ta'lamuna azim. Dia sumpah yang kamu kalau tahu sangat besar. Makna Allah suruh tengok dia segat ya. Allah dia bersumpah apa dia kehendaki daripada makhluknya. Kita pula tak boleh ingat kita fala tahlifu illa billah. Kita tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Ingat ya? Sumpah hanya terjadi dengan nama Allah. Sebab tu kalau sebut demi Allah, wallahi aku tak pijak suara muka Abidi, marah sangat, maka terjadilah sumpah. Wallahi, demi Allah. Cek ada setengah orang ni cek apa? Cek doktor kolesterol tinggi sebab kuat makan kambing. Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak mau makan daging kambing. Aku bersumpah dengan nama Allah tak mau makan daging kambing. Faham tak?
Sumpah boleh dilanggar, tak boleh dilanggar? Boleh tak boleh? Tidak ada istilah apa? Dimakan sumpah ya. Tidak ada dalam Islam ini istilah apa? Dimakan sumpah. Kau jaga sumpah kau, nanti dimakan sumpah kau. Kau jaga sumpah kau, nanti dimakan sumpah. Tidak ada istilah dimakan sumpah. Demi Allah, aku tak mau makan apa? Aku tak makan suka daging kambing. Kolesterol tinggi kan? Tiba-tiba pergi kenduri, nah. Orang hidang kambing dia. Aku bersumpah surah dengan Allah, aku tak makan kambing ya. Jangan Pak Ustaz, kami sembelih untuk Ustaz Pak ni. Nah, takkan tak kecil hati Pak kami ni kalau Ustaz buat begitu. Aku bersumpah sudah. Rasalah sikit. Boleh tak boleh langgar sumpah? Boleh tak boleh? Mana lebih baik? Langgar tak langgar? Langgar lebih baik. Sebab Rasulullah sebut, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha. Siapa bersumpah di atas satu sumpahan, dia bersumpah, contoh macam tadi, tak mau makan daging kambing. Fara'a ghairaha khairan minha. Dia tengok, kalau dia langgar sumpah itu lebih baik. Kalau langgar sumpah, tak kecil hati tuan rumah kan? Faham tak? Tak kecil hati tuan rumah. Fal ya'ti billadhi khair. Langgar sumpah, makan daging itu. Wal yukaffir yaminu. Kemudian dia bayar saja kifarat sumpah. Apa kifarat sumpah? Apa kifarat sumpah? Allah sebut dalam Quran. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Allah sebut, kalau kita bersumpah, sekarang kita tak boleh terikat dengan sumpah kita. Sebab apa? Masalah kepada kita. Okey. Okey. Jadi Allah sebut apa ini? La taj'alu aymanakum auratal ya, fa kafaratuhu, maka kifarat dia apa? Pertama apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Memberi makan, makna bagi beras lah. Okey. So apa? Memberi makan seorang fakir miskin, 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, ataupun beri mereka pakaian 10 orang fakir miskin. Nah, sebab tu kalau orang tanya, Ustaz banyak suruh gini. Maksud pakaian, kau beli 10 helai sarung. Kau beli 10 helai sarung. Kau pergi ke mana-mana madrasah, bagi kepada pelajar tahfiz yang telah balik. Faham tak? Pelajar tahfiz, pelajar madrasah yang telah balik. Kanak-kanak tak boleh. Sebab kanak-kanak apa? Belum dikira hukum miskin. Sebab bapa mereka wajib bagi apa? Nafkah. Cari yang balik. Boleh bagi mereka ni. Mana bagi 10 helai kepada budak pelajar madrasah atau pelajar tahfiz yang telah balik, 10 helai sarung. Okey. Ataupun bebaskan hamba, tak ada. Kalau tak boleh bagi makan, miskin ni pun dia miskin juga, tak boleh sediakan apa? Pakaian 10 helai. Makna 10 helai sarung memadai. Apa Allah sebut? Okey. Fasiyamu salasati ayyam. Maka hendaklah dia berpuasa berapa hari? Dia berpuasa 3 Fasiyamu salasati ayyam. Dia berpuasa 3 hari. Zalika kaffaratu aymanakum. Zalika kaffaratu aymanakum idza halaftum. Itulah penebus kifarat kepada sumpah kamu. Jadi ingat ya. Boleh kita apa? Bahkan Rasulullah sendiri suruh. Kita soalan kemarin. Mana soalan kemarin? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli grup meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ahli grup memungut derma untuk diberikan kepada ahli keluarga si mati. Keluarga si mati. Ahli grup meninggal. Dalam grup kita tiba salah seorang grup meninggal. Saudara apa? Saudara WhatsApp. Bagaimanakah cara pembagian derma tersebut? Ini masalah apa lagi ni?
Masalah takut apa? Takut menunjuk. Banyak soalan ni. Sebab Ustaz cakap apa? Kalau derma jangan apa? Jangan masuk Facebook. Banyak soalan ni. Okey, ingat begini ya. Okey. Bagi faham betul-betul ya. Ini syukurlah kita. Makna ada macam mana juga Ustaz ya. Aku derma sebelum ni aku letak gambar di Facebook aku ni. Jadi tak diterima lah. Siapa rasa begitu, itulah orang beriman. Siapa yang rasa dermanya selama ini dia masuk Facebook tak diterima Allah, itulah tanda dia beriman. Nah, aku tak tahu selama ni aku masuk Facebook aku derma-derma ni. Jadi tak ada pahala lah tu. Itulah tanda orang beriman. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw, orang yang mensedekahkan, mendermakan, memberikan apa mereka berikan pada harta mereka. Wa qulubuhum, dalam keadaan mereka bersedekah, dalam keadaan mereka menderma. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka gemetar. Sebab apa? Annahum ila rabbihim raji'un, sungguh mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Makna dia, maksudnya ayat ni, dia menderma, dia takut Allah tak terima. Itulah tanda orang beriman. Okey. Jadi ingat kita balik tadi. Jadi macam mana ahli grup meninggal, kemudian ahli grup memeluk derma untuk diberikan. Macam nak beri? Sebab tak boleh apa? Tak boleh tunjuk-tunjuk. Okey, begini ingat ya. Sebab kita sebut, ingat balik. Allah sebut, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, kalau kamu zahirkan, nyatakan, orang pun tahu kamu bersedekah, fa ni'mahi, maka itulah yang baik, bukan buruk. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, sekiranya kamu sembunyikan sedekah kamu beri kepada fakir miskin, itu lebih baik. Faham tak? Daripada ayat ini, asalnya kita sedekah ini, sedekah sembunyi lebih baik daripada sedekah secara terangan. Dua-dua baik. Faham tak? Ini asal dia. Dua-dua baik. Tapi sembunyi paling baik. Sehingga mereka ni Allah sebut, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfah hatta la ta'lamu shimayu fi yaminuh. Seorang lelaki yang bersedekah dengan apa? Tangan kanannya, kirinya tak tahu. Okey. Sebab apa? Mengapa sedekah secara secara sembunyi lebih baik? Sebab apabila kita sedekah dalam masyarakat ni melibatkan tiga pihak. Pertama, orang bersedekah. Orang bersedekah, kalau dia bersedekah secara terang-terangan, dua penyakit akan datang. Pertama, riak. Ujub. Riak, tunjuk pada orang, ujub pasal dia hebat. Okey. Dia rasa apa? Sebab tu dia akan rasa riak penyakit dia. Tunjuk. Untuk orang wal muqta, mengapa baiknya disembunyikan untuk kita beri pada orang tadi? Sebab apa? Dia selamat dua benda. Apabila kita sedekah hanya secara sembunyi, orang yang kita beri tadi selamat daripada dua benda. Pertama, ihtiqarun nasu lahu. Apa? Orang pandang apa? Hina pada dia. Pantang ada bantuan NGO, nah, cepat-cepat datang. Surau tak mau pergi. Kalau bantuan, nah, belum datang van, tunggu sudah. Faham tak? Yang kedua, tohmah orang pada dia. Kereta ada, anak ada kereta, tapi bantuan dialah berdepan sekali. Tohmahan orang pada dia. Sebab nampak kan? Okey. Kemudian masyarakat pula apa? Masyarakat pula, orang bagi sumbangan secara terang-terangan ni, dia jadi apa? Pertama dia sebut apa? Yang tadi, dia akan apa? Mulut dia. Nah, nak menunjuk-nunjuk tu. Bagi apa? Mentang-mentang lebih sikit nak menunjuk bagi orang. Ini mulut masyarakat. Orang ambil pula, ini tadi dah. Nah, tak malu kah? Masjid tak pergi? Faham kah? Sebab itu secara terangan. Sebab tu asalnya sedekah
Sebab Allah sebut paling baik pak. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa khailakum. Boleh faham ni? Tengok hikmah dia. Boleh faham ke? Hikmah kita sembunyikan sedekah. Okey, jelas. Sebab tu okey. Tapi baik kita terang-terangan. Kita bagi secara terang-terangan. Sekiranya apa? Kalau dituhmah kita tak keluar zakat, bagi terang-terangan. Macam tadi, kita bagi terang-terangan. Okey. Ataupun tadi, macam selalu masalah sekarang ni. Okey. Yang bagi tadi dia hanyalah wakil, faham tak? Yang terima pun hanyalah wakil. Macam contoh, mana-mana NGO datang, ustaz, kami wakil persatuan ini. Dia wakil. Jadi ustaz pun wakil bagi pihak madrasah, bukan untuk ustaz. Ustaz bagi wakil pihak madrasah. Tak apa, silakan terangan. Ustaz nak malu apa? Bukan aku ambil untuk aku. Faham tak? Apa nak malu? Bukan aku ambil untuk aku. Aku ambil untuk madrasah. Yang bagi kau nak bangga apa? Bukan duit kau, duit apa? Faham tak? Itu silakan. Sebab apa? Dia hanyalah wakil, yang terima pun wakil. Ini tak ada masalah. Ambillah gambar pun. Aku ambil pun. 1 juta pun bukan duit aku. Faham tak? Yang bagi pun 1 juta pun bukan duit kau. Jadi hanya untuk apa? Satu kebaikan dia apa? Dia hanya wakil. Kebaikan pertama, okey, dia wakil. Maksud dia, sini kita tengok syiar Islam. Macam mana umat Islam saling bantu. Pihak ini saling makna sesaling bantu sama sendiri. Satu. Ada syiar Islam situ. Mana inilah kehidupan umat Islam, saling membantu satu sama lain. Okey, yang kedua, apa lagi hikmah dia? Dia jadi contoh kepada orang lain. Qudwatun lil akhirin. Man sanna fil islami sunnatan hasanan falahu ajruha wa lahu ajru man amila biha. Siapa yang tunjuk sunnah yang baik, baginya pahalanya bagi orang yang ikut dia. Sebab tu orang yang pertama mula gerakkan NGO untuk bantu yang apa? Orang gelandangan ni, itu niat ikhlas pada Allah, dialah paling besar dapat pahala. Faham tak? Di masyarakat ni baru kita sedar. Setelah apa? Ada rupanya yang tidur tak makan. Tapi adanya 2-3 individu ni gerakkan. Kita sekarang, kamu nampak kami pergi cari tadi, ada jiran kita tidur tak makan. Sedangkan Rasulullah sebut apa? La yu'minu man bata syab'anan wa jaru jaw'anan. Tidak beriman siapa yang tidur dalam kekenyangan sedangkan saudaranya kelaparan. Jadi dia gerakkan. Jadi contoh pada orang lain. Dia dapat pahala apa? Pahala contoh kepada orang lain. Okey, jelas itu lah. Sebab tu Rasulullah sebut, makna boleh kita terang-terangan, boleh kita sembunyi. Tapi untuk individu, ingatlah kita sembunyi. Jangan jatuhkan maruah dia. Boleh faham tu? Jadi kita hanya wakil, yang terima pun hanya wakil. Silakan. Sebab Allah sebut apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari. Apa Allah sebut? Okey. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah sebut bagi secara rahsia lebih baik. Tapi hujung ayat Allah sebut apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya orang yang menafkahkan harta mereka, mensedekahkan harta mereka bil-laili wan-nahar, pada malam dan siang, sirran wa alaniyatan, dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Ada ketiganya sembunyi, ada ketiganya terang-terangan. Nah, datang madrasah terang-teranganlah. Sebab apa? Wakil kepada orang lain. Mana aku bagi duit kah? Mana tak nampak pun. Nampak dia, okey, terang-terangan, silakan. Okey, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan kata mereka dan tidak ada kesedihan. Jelas tu? Okey, boleh faham tu? Jadi tak ada masalah ya. Okey. Apabila kita bagi pihak macam seperti tadi, ini dawabit dia ya. Bagi faham, boleh faham ni?
Dawaib dia. Jangan risau tu. Oh ini ustaz habis macam mana derma habis lama ni tak terima. Tak. Itu tanam beriman tu. Okey. Jadi ingat itu dawaib dia. Tapi soalan ni dia kata ini ahli grup bagian apa bagian? Ingat itu bukan sedekah. Terma ahli grup ni orang kaya. Itu hanyalah hadiah. Tak ada masalah. Okey, seorang wakil ahli grup pergi jumpa dia. Ini hadiah daripada kami. Makna sedekah ni untuk orang miskin. Faham ke? Itu boleh terangan boleh tak? Boleh, silakan. Sebab itu bukan apa? Kalau ahli grup ni hanya sekadar apa? Hadiah kepada apa? Okey, kalau sedekah, okey, sedekah kita kutip grup, pergilah serah seorang wakil kita, pergi keluarga dia jumpa. Faham ke? Okey, sebab itu bagaikan satu keluarga. Tak ada masalah tu. Jelas ya? Tak ada masalah. Okey, soalan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita niat bersedekah tetapi untuk majukan bisnes kita, macam mana tu ustaz? Dia sedekah. Hari-hari aku nak sedekah. Hari nak sedekah. Supaya apa? Supaya bisnesku maju. Boleh tak boleh? Boleh. Silakan. Apa? Terima kasih. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab Rasulullah sebut apa? Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta kamu dengan bersedekah. Adakah dengar orang jatuh miskin sebab banyak sedekah? Miskin sebab kedekut ada. Ma naqasa malun min sadaqah. Rasul sebut tidak sekali-kali berkurang harta sebab bersedekah. Bahkan sebuah hadis, ma min yaumin yusbihu fil ibad. Tidak ada hari-hari hamba-hamba Allah ini menikmati pagi hari illa wa malakani yanzilan, dua malaikat tu turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkata salah seorang malaikat ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang menafkahkan, membelanjakan, mensedekahkan hartanya ganti. Tangan kanan dia menghulurkan sedekah derma, tangan kirinya mendapat yang baru, bagaikan air sungai yang mengalir. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akhar, maka berkata malaikat satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah ya Allah orang yang genggam harta dia ini kebinasaan pada dia. Biarpun dia kaya, keluarganya binasa. Makna dia, biarpun dia kaya, kedekut, harta, nampak kaya segi apa? Harta. Tapi rumah tangganya hangkang, porak-poranda. Mana? Rumah tangga dia porak-poranda. Kesihatan dia pun memang kaya. Tapi hanya boleh makan apa? Boleh makan bubur saja dengan telur rebus. Lain tak boleh sudah. Sebab nak mati sudah kan? Sebab tak boleh terima makanan. Kaya. Berbilion-bilion rupiah duit dia. Tetapi makan apa? Makanan apa? Hanyalah bubur garam saja. Tak boleh masuk sudah benda lain. Sebab apa? Kalau turun palas tepu sudah. Okey, jelas ya? Jadi macam mana sekarang ustaz? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Niat sedekah untuk apa? Untuk Allah majukan bisnes, boleh. Sebab apa? Sebab tu kita kata ikhlas ni apa? Ada 3 darjat. Tapi ini ikhlas third class. First class ikhlas apa? Dia buat ibadat semata-mata mencari redha Allah. Wa ridwanillahi akbar. Dan redha Allah itu paling besar. Mengapa aku buat ibadat ni? Supaya Allah redha padaku, Allah sayang padaku. Second class, dia buat ibadat kerana apa? Mengharapkan syurga, jauh pada neraka. Mengapa kau solat tak pernah tinggal ni qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat ni? Sebab apa? Rasulullah sebut, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an haramallahu Allah 'ala an-nar. Allah haramkan neraka ke atasnya. Makna dia buat qabliyah 4 rakaat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan neraka. Aku tak masuk neraka. Setiap hari mesti kau solat sunat 12 rakaat. Kau kira-kira bagi cukup 12 rakaat juga. Sebab apa aku buat begitu? Sebab Rasulullah sebut, man shalla fi yaumihi wa lailatihi 12 raka'atan. Siapa solat sunat pada siang dan malamnya 12 rakaat.
Campur semua 12 rakaat. Banallahu lahu bihinna qasran fil jannah. Dengan asbab solat tadi, Allah akan bina sebuah mahligai di syurga untuknya. Sebab tu aku tak boleh tinggal tu. Aku nak mahligai di syurga. Itu second class. Third class apa? Inilah third class. Mengapa kau derma? Sebab Rasulullah sebut, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak berkurangan harta daripada sedekah. Jadi aku sedekah. Supaya apa? Harta aku bertambah. Silakan. Tapi ikhlas third class. Selepas tu riak. Jelas tak? Inilah darjat ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Selalunya kalau mau tiba Ramadan, masyarakat setempat akan mengadakan kunduri untuk arwah nenek moyang yang telah pergi. Apakah dibolehkan? Boleh tak boleh kita buat kunduri arwah? Ingat ya? Kita kunduri apa? Sekarang apa maksud kunduri arwah? Makna niat kita, ingat ya? Ini ya, kunduri. Niat kita bagi makan orang datang. Dapat pahala tak? Dapat pahala bagi orang makan? Dapat. Sebab Rasulullah sebut apa? Ufshus salam wa at'imut ta'am wa sallu billahi wan niyam tadkhul jannata bisalam. Ufshus salam, sebarkanlah salam. Assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum, jabat tangan. Jangan assalamualaikum, bukan itu sunnahnya. Itu bid'ah. Assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum, jabat tangan. Itu sunnah. Ayat tasafah bainana. Okey. Ufshus salam, sebarkan salam. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam budak-budak darjah 6 masuk pertandingan bercerita. Okey, macam budak apa pertandingan cerita peringkat sekolah rendah. Okey ya. Ufshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah orang makan. Sebab besar pahalanya, abang tega kan? Bagi orang makan kan? Pajak-pajakan untuk orang kan? Wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Kita bangun tengah malam untuk solat waktu orang tengah tidur. Tadkhul jannata bisalam. Kau akan masuk dalam syurga, janji Rasulullah. Tadkhul jannata bisalam, dengan penuh kesejahteraan. Jadi pahala. Jadi bila kita buat kunduri arwah ini, kita hadiahkan. Hadiah maka pahala memberi makanan kepada arwah. Silakan. Boleh tak boleh? Boleh. Kita hadiahkan apa? Fatihah untuk arwah. Silakan. Kita hadiahkan zikir la ilaha illallah pada arwah. Silakan. Sampai tak sampai? Sampai. Inilah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis siapa? Yang diriwayatkan Imam Ad-Darqutni. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu abur walidayya fi hali hayatihima, fa kaifa birrihima ba'da wafatihima?" Ya Rasulullah, aku ini sewaktu kedua bapa aku hidup dulu, aku termasuk orang yang berbaik pada mereka. Aku termasuk orang berbaik pada mereka. Fa kaifa bibirrihima ba'da wafatihima? Bagaimanakah ya Rasulullah aku boleh buat baik lagi kepada mereka selepas mereka berdua wafat? Ya Rasulullah sebut apa? Inna minal birri ba'dal birr. Sesungguhnya kebaktian, kebaikan, berlaku ihsan, berlaku baik kepada ibu bapa ini sewaktu hidup, sewaktu mati, selepas kau lakukan sewaktu dia hidup, antusalliya lahuma ma'a salati. Kau solat untuk mereka berdua bersama solatmu. Solat sunat kita boleh kita niat hadiahkan pada mereka. Wa tasuma lahuma ma'a siyamik. Wa tasuma lahuma ma'a siyamik. Dan engkau berpuasa untuk mereka berdua bersama puasa sunatmu. Puasa sunat Isnin, ya Allah, jadikan pahala ini kepada kedua bapakku ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Boleh, silakan. Kalau ibadat badaniyah, itu puasa ibadat apa? Ibadat badan. Solat ibadat apa? Badan. Apatah lagi bagi makan. Itu ibadat apa? Ibadat harta benda. Boleh faham tak? Cuma jadi masalah ni Pak, kepercayaan dia yang salahnya, bulan Syakban ni roh balik rumah. Okey. Roh balik rumah. Sebab tu wama apa? Wama ba'dal maut min dar illa al jannati awin nar. Tidak ada apa? Tidak ada lagi selepas apa? Selepas kematian pada tempat tinggal mereka syurga ataupun
neraka. Ini sebab tersebut bah. Sini bah. Itu masalah. Bukan itu. Makna kita niat apalah bulan apa silakan. Okey, tambah bulan Syaban ni bah. Kalau bulan Syaban bah, kita disunatkan banyak bah. Puasa. Okey? Boleh bila-bila masa boleh buat. Jangan tunggu Syaban saja. Jangan tunggu bulan Syaban saja. Okey, kadang-kadang itu adat yang kadang sampai solat tidak. Puasa pun tidak. Tapi kenduri bulan Syaban cukup dijaga tu. Itu masalah, itu bid'ah tu ya. Situ apa? Okey, jadi jelas ya. Okey. Jadi cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يلا أذن يلا جبات يلا.